Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan kelas RBT tingkatan 3. So, saya mengalu-alukan kedatangan kelas 3C hari ini. Sebelum ni mereka tak dijemput masuk. So hari ini kita jemput lah. Okay, so ada 3S, 3M, 3D, 3C dan 3A. Seperti yang saya dah beritahu tadi, kita akan bincangkan kertas peperiksaan RBT yang telah dijalankan sebelum cuti raya baru-baru ni. Okay, saya dah siap semak dah. Siapa yang nak tahu markah masing-masing, nanti sila hantar tugasan dan saya akan reply tugasan tersebut dengan beritahu markah RBT terus. Okay, termasuk 3C pun tak apa, saya boleh bagi tahu. Semua markah ada kat saya. Okay. So sebenarnya ini first time saya akan gunakan pen grafik. Ini adalah pengaruh daripada Cikgu Syuhada. Cikgu Syuhada matematik tu kan. So tulisan akan sedikit buruk lah sebabnya baru nak praktis. Okay. Hari ini kita akan fokus untuk bahagian B sahaja dulu. Ada 20 soalan bahagian B. Kita akan bincangkan satu persatu. Okey, soalan 1. Padankan gambar rajah di bawah dengan teknik pembinaan objek yang tepat pada ruang yang disediakan. Oh, sebelum tu saya rasa saya nak panggil seseorang kot. Okey, kita akan panggil. Soalan senang je. Selamat. Okey, Airil Hakimi ada tak? Airil Hakimi? Ada cikgu. Aduh, apa lagi ya? Ada. Okey, Airil Hakimi. Alright. So soalannya sangatlah mudah. Okey, soalan dia. Padankan gambar rajah di bawah dengan teknik pembinaan objek yang tepat pada ruang yang disediakan. Okey, cuba jawab Airil. Untuk yang gambar yang pertama tu nak letakkan huruf ABC. Gambar pertama tu nak letak apa? Yang pertama tu C. C ya, komponen. Okey, gambar kedua? Pembenaman. Pembenaman. Oh, tulisan pun kan. Okey, gambar yang ketiga? Peleraian. Peleraian. Maksudnya B lah. Okey, Sat saya nak tengok betul tak jawapan. Lupa nak buka siap. Okey, jawapan dia betul ke tak? Betul lah. Yakin lah? Okey, so jawapannya yes, betul. Yang kedua pun betul, yang ketiga pun betul. Terima kasih Airil. Wow. Okey, soalan yang kedua dan ketiga. Okey, kita panggil next nama. Okey, Fasihah. Fasihah ada tak? Tadi dia PM saya, dia kata line kat sana tak okey, slow. Fasihah, sekarang ada tak? Fasihah tak ada? Kalau tak ada, kita proceed ke nama orang lain lah. Tak ada cikgu, line dia slow. Yang cakap tu siapa? Bukan Fasihah kan? Kenceng. Ayuni. Tadi Ayuni ada. Ayuni? Ya. Yo. Okey Ayuni, cuba jawab soalan soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Tandakan right bagi dua komponen utama pengurusan projek reka bentuk. Okey, ini ada dalam buku teks tingkatan 1. Okey, saya tunjuk soalan tingkatan 1 mana buku teks tingkatan 1. Okey. Sabar Sat. Sabar. Nak tunjuk ni untuk Aini ni. Untuk Ayuni. Okey, kat situ. Definisi pengurusan projek reka bentuk. Dia ada 3. Ada 3 komponen utama. Apa dia Ayuni kat situ?
Skop kerja, tempoh masa, kos projek. Okay, so kita kembali kepada soalan tadi nah. Kita balik kepada soalan. Okay. Okay, nak jawab apa? Skop kerja ni nak tanda kah? Skop kerja, Okay, lagi? kos projek, Kos projek. Ada lagi? tempoh masa tak bagi. So letak Sebab betul lah ini. Sebabnya dekat sini nampak tak dia tulis? Dua markah. So kena ada dua jawapan sahaja. Okey, nasib baik yang menjawab tu bijak kan. Dia pilih jawapan yang betul lah. So ada dua jawapan sahaja. Apa jadi kalau hampa jawab tiga jawapan? salah. Contohnya dia tulis kat sini dia tanda dekat harga pokok. So bila dia jawab tiga jawapan, dia dah betul dua. Saya akan tolak satu. Maksudnya sebab dia dapat penalti kat sini lah. Siapa suruh jawab lebih kan? Sebab markah disediakan dua. So dia akan dapat satu markah saja. Itu kalau ni lah, kalau dia jawab lebih lah. Tapi macam kes Ayu ni, dia akan dapat dua markah. Okay nah? Okay, terima kasih Ayu ni. Kita pergi ke insan bertuah yang seterusnya. Okay, Amisha. Amisha ada Amisha? Amisha 3C? Amisha 3C. Ada tak? Amisha. Tadi ada. Jangan takut. Tak ada dah. Saya. Ada. Okay, Amisha cuba jawab nah. Jangan risau, saya bagi bantuan dengan buku teks sekali. Saya dah sedia dah. Okay, start. Lupa pula nak tunjuk soalan tadi. Okay, soalan dia, tandakan right bagi kriteria reka bentuk yang baik dan pangkah bagi yang salah. Okay, kita tengok kriteria reka bentuk nah dalam buku teks. Kriteria reka bentuk ada seperti berikut. Ingat ya, kecenderungan inovasi, kreativiti, keaslian reka bentuk, kekuatan, kualiti dan kebolehpasaran. Kemudian ergonomi. Okay, kita tengok antara lima-lima ni yang mana ada dalam pilihan jawapan. Okay. Kecenderungan inovasi. Betul tak, Amisha? Betul. Betul ke salah? Amisha? Okey tak lain kat sana? Amisha? Tadi dia kata betul. Okey Amisha, keaslian reka bentuk betul tak? Betul. Betul. Kekuatan, kuantiti dan kebolehpasaran? Betul. Betul. Okey, semua jawapan ini betul. So Amisha dapat 3 markah. Okey. Alright, terima kasih Amisha. Kita nak panggil orang yang seterusnya pula untuk soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Maklumat berikut adalah proses project brief. Okey, kita nak panggil siapa? Tak nampak berpusing dalam GM. Okey, Atira. Atira ada tak? Atira 3 Melati. Ada tak? Mana Atira ni? Oh, dia ada. Dah tak ada dah. Okey, kita panggil orang lain. Okey, Ashifa. Ashifa ada tak? Ashifa ada. Yes, ada. Saya check dah. Ashifa ada. Ya, cikgu.
Okay, Ashifa. Ashifa, next question. Nombor 4, maklumat berikut adalah proses project brief. Kita ada pilihan jawapan A, B, C, mockup, model separa berfungsi dengan model berfungsi sepenuhnya. Okay. So Ashifa, untuk yang ini, model blok yang dihasilkan secara bersaiz sebenar. Nak tulis A ke B ke C? Adakah dia A, adakah dia B, adakah dia C? Tak dengar lah. Kuat sikit. E, B, B. B bola. B bola ke? Ha? Tak ada. Alamak. Apa ni? Mic ada problem kau no? A? Okay, kita tulis dulu A. Nanti kita semak. Okay, model yang menyerupai objek sebenar? C. C. Okay, model olokan yang memberi gambaran rupa bentuk produk? B. B. Okay, kita semak dah. Kenapa lah tulisan saya buruk sangat. Okay, kita semak. Sebenarnya jawapan untuk A salah. Jawapannya sepatutnya B. Okay. Sepatutnya B. Yang kedua C betul. Yang ketiga bukan model separa berfungsi tapi dia adalah mockup. So jawapan sebenar adalah BCA. Okay, BCA. Ingat ni keyword ni model olokan. Model olokan ni maksudnya model yang kita buat daripada bahan-bahan macam cardboard, bahan kita semula. Itu kita panggil mockup lah. Ingat tau? Ya, so Atira kat sini dia dapat berapa markah? 1 sahaja. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Terima kasih Atira. Panggil siapa? Okey, Aina Zulaika. Aina ada? Ya, cikgu. Okey. Aina okey kan? Okey Aina. Kat sini Raja di bawah menunjukkan lakaran topi. Okey, lakaran topi. Dia suruh nyatakan 2 maklumat yang perlu ada pada lakaran. So kalau kita nak buat lakaran, apa yang kena ada pada di lakaran tersebut? Siapa? Okey, apa yang perlu ada pada lakaran? Maksudnya kita lukis-lukis, lepas tu dekat kertas yang kita buat lakaran tu, apa yang kena ada dekat situ? Apa dia Aina? Saya cikgu. Aina pasang 2 ke? Dua gadget ke kat situ? Kalau pasang 2 kena apa tu? Tutup volume yang salah satu. Okey, apa maklumat yang kena ada? Ada siapa-siapa nak bantu Aina tak? Okey, tak apalah, soalan ni mungkin susah. Saya bantu Aina lah. Okey? Dalam kelas secara bersemuka, saya dah suruh kelas-kelas saya untuk lukis lakaran projek. Betul tak? Dalam setiap lakaran tersebut, memang saya akan paksa mereka untuk tulis, kena nyatakan Allahu Akbar. Okey, nyatakan elemen dan
Kalau lagi satu apa? Selain elemen. Kena ada elemen dan prinsip. Okay, contohnya kalau gambar topi ni, apa elemen yang ada pada gambar topi ni? Aina, ingat lagi tak elemen? Elemen yang ada garisan, warna, bentuk, ruang, rupa tu. Okey, apa elemen yang ada pada gambar topi ni? Lakaran topi ni. Okay, tak apalah. Saya tanya, saya jawab. Okey, elemen ataupun prinsip yang ada pada gambar ni contohnya garisan. Okey, contohnya bentuk. Okey. Kemudian, selain daripada elemen dan prinsip yang digunakan, kita juga boleh boleh menyatakan bahan. Okey, bahan ataupun material yang digunakan untuk membuat topi tersebut. Okay nah? Betul. Okey. So yang baru masuk ni, tolong type nama dekat ruangan chat sebabnya nama pelik-pelik lah, saya tak kenal. Takut nanti tak kenal, saya tak tahu siapa yang masuk. Okay nah? Okay, thank you Aina. Seterusnya kita pergi soalan nombor 6. Nombor 6. Ini ramai betul. Nombor 6 ramai yang betul ni. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Haris. Haris ada kan? Ya. Haris? Ada. Haris Cik Zaki, 3 Seroja. Ada. Ada ke tak ni? Ada. Dengar macam ada orang cakap, tapi tak tahu siapa. Haris? Ya. Haris dah on dah. On mic. Okey. Haris, soalannya tadi. Namakan sudut pandangan bagi bongkar pada ruang yang disediakan. Okey. Ada 3 sudut pandangan. Okey, kita tengok untuk yang A tu, itu ada sudut pandangan dari mana tu? Dia ada pilihan pandangan hadapan, sisi, atas. Pandangan hadapan, sisi, atas. Kalau A tu apa? Atas ke, hadapan ke, sisi ke? Atas. Tak dengar. Atas. Oh, okey. Oh, ada sebut ya atas. Okey, line saya tak okey ke? Jadi tak dengar. Okey, pandangan. Memang dia cakap slow. Oh, memang cakap slow. Okey, B. B apa? Hadapan ke sisi? Kuat sikit Haris. Sisi. Ya? Sisi. Okey, maksudnya Haris kata C ni hadapan lah. Okey, kita semak ya. Kita semak, tengok betul ataupun tidak. Okey, jawapannya untuk A betul. B salah. C pun salah. Ini dia bertukar lah. Yang B tu sepatutnya hadapan dan C tu sepatutnya sisi. So dekat sini Haris dapat 1 markah sahaja. Okay. Terima kasih Haris. Seterusnya kita akan pergi ke soalan nombor 7. Nombor 7. Ni susah sikit ni. Tapi tak apa, saya akan tunjuk buku teks lagi. Nurul Aisyah 3M. Nurul Aisyah 3M ada tak? Nurul Aisyah 3M. Ada? Okey. Tak nak? Soalan dia, raja di bawah menunjukkan reka bentuk sistem aquaponik. Nyatakan reka bentuk sistem aquaponik tersebut dan nyatakan bahagian yang berlabel A dan B. Okey, saya akan bantu Nurul Aisyah dengan tunjukkan buku teks tingkatan 2 muka surat. Ni dia.
Okay, pucat 126. Okay, kita tengok gambar tadi. Okay, yang mana tu? Reka bentuk rough ke, EBB ke, NFT ke, ataupun rough bertingkat? Tak keluar dekat ni Dia nampak tak Aisyah? Reka bentuk bertingkat. Ya? Reka bentuk bertingkat. Reka bentuk bertingkat. Okey, reka bentuk bertingkat. Okey, reka bentuk bertingkat. Okey, nyatakan bahagian yang berlabel A dan B dalam lakaran reka bentuk sistem aquaponik di atas. Okey, A ni dia tunjuk ke ni. Apa benda ni? Ni. Apa dia ni? A ni apa dia? Kalau aquaponik dia melibatkan apa tu? Haiwan peliharaan ataupun ikan, dan dekat bahagian atas dia untuk tanaman kan? Okay, so kalau dekat sini kita letak ikan, so kita panggil ini sebagai apa? Ya? Saya bagi clue. T-I, apa dia? Boleh tak Aisyah? Kejap. Ni tak ada dalam buku teks tingkatan 3 tau. Ni dalam buku teks tingkatan 2. Okay. Clue lagi. Okay, A tu adalah tangki. Tangki apa Nurul Aisyah? Tangki ikan. Okay. B pula. B adalah bekas apa? Bekas tanaman. Ya, bekas tanaman. Okay, very good. Bekas tanaman. Apalah saya tulis nak. Bekas tanaman. Okay, so sini boleh dapat 3 markah. Alright. Terima kasih Aisyah. Kita pergi ke soalan 8. Untung siapa yang dapat 8 ni sebab dia senang. Fazliana ada? Fazliana? Tak ada. Tadi bukan ada. Dia keluar dah. Okay. Dekat nama dia lagi sekali. Apa? Okay, Hirman. Hirman ni adalah Manzop tadi. Ada lagi tak dia? Man. Tak ada. Hilang habis lah. Apa ni? Di mana ni? Dia tidur tu. Janganlah left. Farah Nabila. Farah Nabila ada? Ada? Okey, Farah Nabila, soalan senang banget. Maklumat di bawah adalah alatan dan perkakasan untuk reka bentuk makanan. Ada pinggan, ketuhar, gelombang mikro dan pisau ukir. Okey, padankan alatan dan perkakasan
dengan Raja dengan menulis A, B, C dalam ruang yang disediakan. Okey, gambar ni nak letak apa, Farah? Farah? Oh, pisang. Farah Nabila Fazil? Pak Oh hilang. Dia tak ada tu. Dia tak ada. Ada. Dia dah on mic tu. Ada. Dia ada. Dia ada on mic dah tu. Farah, line sana tak okey ke? Okey, siapa yang line laju mainlah tolong Farah. Mana saya tolong? Okey. Okey. Gambar pertama B. Gambar pertama B. Okey, gambar kedua Gambar kedua C. C. Senang kan? Gambar yang ketiga A. Okey, 3 markah. Ni siapa? Bashira. Ini. Siapa? Oh, Ayuni. Ayuni. Sorry. Lupa. Okey, Ayuni. Terima kasih. Seterusnya soalan 9. Okey. Alia Najwa 3A. Alia Najwa 3A. It's Alia. Ya. Okey, Alia tunggu sana. Okey, soalannya Alia. Maklumat berikut adalah masalah bukan inventif. Masalah bukan inventif ni maksudnya masalah yang boleh ditambah baik dan dia tiada kesan sampingan. Okey, dekat sini dia suruh susun proses penyelesaian masalah tersebut dengan menulis pernyataan yang betul bagi 1, 2 dan 3 dalam ruang jawapan. Jawapan 4 dan 5 telah diberikan. Maksudnya kita akan start dengan alatan tidak berfungsi dengan baik. Okey, lepas tu dia akan berakhir dengan tiada kesan sampingan. Okey, selepas kita dah tahu alatan tidak berfungsi dengan baik, agak-agak ni langkah yang mana yang akan menjadi selepas tu? Alia. Proses penambahbaikan alatan. Okey, maksudnya Alia nak letak sini nombor 3 lah. Dua. Proses penambahbaikan alatan. Pasal apa ni? Oh, tak pilih pen lagi patutlah. Oh, dia tu. Okey, sini maksudnya Alia kata 2. Okey, dekat selepas tu apa dia Alia? Dua. Tiga. 3, masalah dikenal pasti. Okey, maksudnya Alia nak kata proses kita buat tambah baik dulu, lepas tu kita kenal pasti masalah, macam tu? Tapi sebenarnya jawapan ni kurang tepat. Sepatutnya kita kenal pasti masalah dulu. Okey? Patutnya sini 3, sini 2 dan sini 1. So Alia dapat 1 markah sahaja. Okey, tak apa, good try. Okey, soalan nombor 10 pula. Nombor 10 kita tengok siapa yang dapat. Terima kasih Alia. Okey, Adam Ariel. Adam Ariel. Tak ada. Kita keluar. Okey, apa? Ramai dah keluar. Line tak okey dia kata. Oh, macam tu bro. Kebanyakan lain slow. Fazliana pun tak ada juga. Patutnya nak hilang. Kita pusing lagi. Atira tadi macam dah ke dia tak muncul? Atira pun tak ada. Ke ada? Sekejap, Atira.
Nur Atirah. Tak ada. Okay, kita pusing lagi. Ha. Alah, tak kenal kat dia pula. Okay, Zaidi. Zaidi. Allah, hilang dah Zaidi pun. Lagi sekali. Rezeki kot, rezeki. Ifan happy. Wan Nur Ain. Wan. Pun tak ada juga. Okay, pusing lagi. Tak lah cikgu. Semua kat tak mau. Reda je lah yang mana ada ni. Hajar. Hilang. Hajar ada. Ada. Okay, Hajar. Soalan. Padankan konsep analisis fungsi di bawah dengan pernyataan yang betul. Okay, objek, fungsi, produk. Okay, objek ni kita nak pergi ke mana? Adakah dia terdiri daripada komponen yang membentuk produk? Adakah dia menerima kesan daripada fungsi produk? Adakah dia tugas? Okay, adakah dia menerima kesan? Adakah dia tugas? Dan adakah dia komponen yang membentuk produk? Objek yang mana yang paling sesuai, Hajar? Hajar, mic rosak ke ataupun memang tak bercakap lagi? Hajar on mic please. Okay, apa jawapannya? Ha? Apa dia? B. Pelan sangat. Itulah. B kot. Dengar macam B sayup-sayup. Okay, fungsi pula. Hajar, disebabkan suara tu pelan sangat kan? Hang kena jerit sikit. Fungsi pula apa? Fungsi yang B. Fungsi yang B? Okay, maksudnya objek tadi hang pilih apa? C. Fungsi B. Produk A. Okay, kita tengok betul ke tak? Okay, sebenarnya objek B. Patutnya objek adalah yang menerima kesan. Okay, fungsi pula adalah tugas. Okay, dan produk ni, ini betul. Okay, so Hajar dapat 1 markah je. Okay, terima kasih Hajar, good try. Kita pergi ke soalan 11. Soalan 11. Zaidi tak ada. Kita remove dia terus lah. Okay, usul lain. Atira pun tak ada. Kita usul lain. Mak Nazril ada tak? Mak Nazril pun dah tak ada. Hari ni hujan ke dekat mana tu? Tak, aku tak hujan tu. Tak hujan lah. Kau dah lain tak okey. Angin kuat kot. Cerah saja. Cerah ha? Ya. Fasihah ada tak Fasihah? Tak tahu. Fasihah. Tadi dah ada. Tak ada dah. Okey. Azril Zakwan. Okay, Azril ada, saya nampak. Okay. On mic Azril. Azril? Ada.
Ada. Ya, saya nampak. Okey, Azril. Soalannya, nyatakan sama ada kaedah moden atau konvensional yang digunakan untuk menghasilkan produk bagi gambar rajah berikut. Okey, ini moden ke konvensional? Tahu tak moden tu apa, konvensional tu apa? Tahu. Okey, yang ini apa? Modern. Okey, ini moden. Okey, yang gambar gergaji ni? Konvensional. Konvensional. Okey, gambar gerudi? Modern. Moden. Okey. So, betul semua. Tiga-tiga ni betul. Boleh dapat 3 markah. Okey, terima kasih Azril. Okey, seterusnya. Kita akan pergi ke surat seterusnya. Okey, nombor 12. Siapa yang kena? Hafizal Hafiz. Selamat. Hafizal. Hafizal tadi apa? Why Me Gaming tu Hafizal? Ya. Okey, cuba jawab soalan. Padankan fungsi komponen mekanikal dengan rajah yang betul dengan menuliskan A, B, C pada ruang yang disediakan. Okey, gambar rajah yang pertama ni, ini adalah aci sesondol ataupun camshaft. Camshaft, okey, yang mana dia punya fungsi? Adakah A, B atau C? C. C membuka dan menutup injap. Okey. Yang ni, ini gambar tali sawat, betul tak? Okey, tali sawat apa? A. Ya. Okey, so yang ini mesti nak jawab B kan? Ya. Okey, betul. Jawapan ketiga-tiga betul. So, Hafizal dapat 3 markah.